Besok di hari kiamat, mereka ni akan ditanya oleh Allah, kenapa tak semayang? Kami berkawat. Takkan tak ada orang yang menegur kamu berkawat pun kena semayang? Tak ada pun. Nak itu ustaz mana atau main mengajar pun, depan dia pun tak cerita. Tak pasal saya kena tuan-tuan. Baik, saya cerita. Itulah kali terakhir saya buat klinik solat. Betul dia tak panggil dah. Ini yang kita kena ubah. Ya, kena bercakap. Jangan takut bercakap. Pasal ini letaknya ketakwaan kita pada Allah, yang hanya kita takut kepada Allah, bukan kita takut pada manusia. Setengah orang dia takut nak tegur isterinya, tak berani, diam, tak kata apa. Isteri tak buat pun tak kata apa, isteri buat pun tak kata apa, takut kena tidur di luar. Ada orang jenis tu. Assalamualaikum. Jadi tuan-tuan, macam-macam jenis manusia ni yang takut kepada anak menantu kerana takut anak tak balik, yang takut anak lari daripada rumah, diam, tak kata apa. Bila takut pada manusia, banyaklah. Dengan peniaga pun takut. Sayyidina Umar dah kata dah, bila orang tanya pada Sayyidina Umar, tuan, di pasar harga daging naik, apa jawab Sayyidina Umar? Tangguhkan pembelian. Ditanya pada Umar, tuan, harga daging di pasar sedang naik, sudah naik, apa nak buat kami? Tangguhkan pembelian. Itu yang dibuat oleh Sayyidina Umar. Peniaga daging nak duit, dia bukan nak daging. Kita ada duit yang dia nak, jadi gunakanlah duit tu, barulah harga turun. Masalah kita sekarang ni, harga naik, naiklah macam mana pun beli juga. Roti canai naik RM1, pergi ke kedai RM1 roti canai, harga baru, wah, sudah naik mama. Yalah, tepung sudah naik cik, minyak pun sudah dapat RM1 saja, tak ada mahal, tak mahal punya. Wah, RM1 sikit dah betul lah, 2 keping. Dalam penduduk komplain tu 2 keping juga. Cuba tu saya beli RM1 ke? Okey, cancel. Kalau semua pelanggan dia cancel, agak-agak dia jadi apa? Dia turunlah balik. Masalah kita Nisa kata minyak masak tak ada, jumpa beli satu bonek kereta. 10 kedai dah pergi cari tak jumpa, satu kedai jumpa. Ni dia banyak, dia beli 10 paket tuan-tuan. Memang tak cukup lah. Masalah dia sebab kita tidak menggunakan kuasa yang kita ada. Kita takut nak gunakan kuasa tu, takut mati. Takut mati. Minyak masak tak ada, tak apa, bakar. Buat ikan bakar. Larat nak makan ikan bakar je ustaz. Kukus. Larat kukus je ustaz. Rebus. Banyak pilihan. Macam orang salin rebus ustaz, makan mentah. Selesai masalah. Tak mati tuan-tuan dengan tak ada minyak. Tapi masalah kita sekarang takut untuk bercakap. Bila takut untuk bercakap, diam, tak kata apa. Orang buat tokong depan rumah kita pun tak kata apa. Padahal bukan tanah mereka, bukan tanah siapa. Nak tanah ni dia baru dibuat, kita takut nak tegur. Nak tegur boleh. Ni ada apa sini buat tokong-tokong apa. Semalam juga ini Sami sudah mimpi, ini dewa, ini tempat sudah jadi tokong semayang punya tempat. Semalam juga itu Sami sudah mimpi punya. Oh, itu macam tak. Buat tak apa. Buat saya tak marah, buat. Besok tuan-tuan buang malam tu. Pacak tu buang lah. Bila dia mai dah buat simen, buat bata pula, nak buat bena sikit, dia mesti tanya, semalam kita sudah pacak ini tiang, sudah mana pergi haji. Semalam juga saya ada mimpi, dia suruh buang balik. Tak selesai masalah. Kemarin hang mimpi, dia suruh buat. Malam tadi saya sudah mimpi, dia sudah mimpi, suruh buang di tempat. Itu je cara dia. Tuan-tuan berani cakap. Masalah kita ni diam, tak mau cakap, diam. Daripada 3 batang tiang, akhirnya naik kuda. Apa boleh buat? Beratus-ratus mengalahkan masjid dan surau, dah jumlah dan banyaknya. Baik, kemudian. Ataupun katanya, tetapi jikalau sesungguhnya seseorang mengetahui saudara atau orang-orang kenalannya berbuat barang yang menyalahi hukum syarak, cukup berani dan cukup suka menerangkan yang benar, berkhabarlah ia dan memberilah nasihat, bercakap kepadanya yang hak, dan orang yang diberi nasihat itu pula bolehlah mengambil iktibar.
Yang tu yang disuruh. Cakap kurang-kurangnya lepas kita beban kita, lepas tanggungjawab kita di hari kiamat. Memanglah nak bercakap ni susah. Susah Ustaz. Saya tak tahu Ustaz, luah mati mak, telan mati bapak Ustaz. Cakap pun payah, tak cakap pun payah. Siapa suruh luah? Siapa suruh telan? Yang Nabi suruh cakap. Cakaplah. Dah takut dia terasa. Biar dia terasa. Janji Allah tak terasa. Takut dia marah Ustaz. Biar dia marah. Janji Allah tak marah pada kita. Inilah yang mencabar iman kita, yang disebut sebagai qaulun ma'ruf, bercakap yang baik-baik, yang disebut oleh Allah dalam Quran, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Inilah dia, menyuruh orang buat baik, menyuruh orang buat munkar, menyuruh melarang orang buat munkar. Yang inilah yang susah. Menyuruh orang buat baik senang, melarang orang buat munkar itu yang tak berani. Kita tengoklah sekarang ni yang duk bising dalam paper sekarang ni, seorang penyanyi laki-laki menyanyi sampai buang baju. Dia buang baju, dia buang singlet, dia buang t-shirt, dia buang singlet, tinggal Superman di sini. Dia teringin nak jadi Superman ke mak? Heboh mata, kena gam lah, kena buat kerja apa kebajikan 6 bulan, khidmat masyarakat. 6 bulan. Padahal dia laki-laki, dedah baju tak apa. Mampu ipilah dia dedah apa pun dengan aurat sudah. Sekat tak pakai baju tak apa, tuan-tuan pergi siram pokok-pokok bukan pakai baju pun. Laki-laki tak apa, yang salahnya yang pa-nya perempuan. Laki-laki buka baju tak apa, yang pa-nya perempuan. Faham ni? Nampak tak? Yang laki-laki buka baju tak apa, yang pa-nya perempuan. Sekarang ni perempuan buka baju dalam TV, kenapa tak ambil tindakan? Yang tu lagi besar. Pakai skirt, pakai baju dalam saja ni apa hal? Oh, yang tu tak apa Ustaz, dia menghayati watak. Kalau otak hang menghayati watak. Patutnya yang tu lah yang kena marah, sebab mendedahkan aurat. Yang laki-laki ni marahlah juga, tak ada adab. Tapi daripada segi hukum, dia buka baju tak apa. Bukan yang aurat membadan lelaki-lelaki, yang auratnya daripada pusat ke bawah. Cuma tak warok lah. Kalau malam ni saya mengajar tak pakai baju, tak apa. Pakai kain pelikat saja, sah. Tak apa, tapi tak warok. Tuan-tuan, aku tak mau ikut mengaji ke saya. Tapi kita sekarang ni, yang halal kita tak apa perasan, yang haram kita tak apa perasan, yang halal tu yang kita ambil berat sangat. Yang perempuan penyanyi-penyanyi mendedahkan aurat lapar semua, yang tu lagi besar. Yang kena kita hapuskan pemakaian-pemakaian yang menjolok mata macam itu. Kemudian katanya, ataupun takut menjadi masam mukanya dan marah dengan agak-agak, dan belum diketahui hal orang yang dikatakan kepadanya hak itu. Baik sabda Nabi, fakana fima qala innahu yunsabu likulli ghadirin liwa'u yaumal qiyamah biqadri ghadratihi. Maka adalah pada barang yang disebutkan oleh Nabi, ingat-ingat, jaga-jaga, bahawasanya didirikan bagi tiap-tiap orang yang belot dan menyalahi janji itu akan bendera, tanda belotnya pada hari kiamat, sepanjang belotnya di atas punggungnya di hari kiamat. Nabi kata, siapa-siapa yang dapat amanah, siapa-siapa yang dapat jawatan, siapa-siapa yang mendapat pangkat, siapa-siapa yang mempunyai kuasa, tiba-tiba belot, mungkir pada amanah, ataupun melakukan penyelewengan di hari kiamat, bila dia berjalan di padang mahsyar, malaikat meletakkan bendera sebagai tanda orang ini tidak amanah. Berjalanlah dia daripada kebangkitan kuburnya sampai kepada mahsyar dengan keadaan bendera di punggungnya. Sebanyak mana dia membelot, sebanyak itulah tingginya bendera itu. Semakin banyak dia menyeleweng, semakin tinggilah benderanya di hari kiamat. Sebagai tanda orang ini adalah orang yang tidak amanah kepada jawatan. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada jawatan, syukur pada Allah, sebab Allah pilih kita dapat jawatan. Dan kehendak daripada syukur itu ialah kena amanah. Tuan-tuan tak amanah saja, belok saja, siap di hari kiamat.
Sebab tu juga, kalau tidak ada jawatan pun, alhamdulillah. Bersyukur pada Allah. Sebab Allah tak soal kita. Kan senang kalau tak ada jawatan. Sekadar main kuliah, balik-balik kuliah, tidur. Tapi orang ada jawatan susah. Aircon kena tutup, lampu kena padam, kipas kena tutup, pintu kena kunci, baru dia balik. Yang sekarang ni orang yang ada jawatan, dia balik-balik awal. Kadang terbalik itu. Orang yang berjawatan ni kena berkhidmat. Meja kena tarik, dia lah. Yang susun kapet, yang susun sejadah, dia lah. Yang kita perhati banyak sekarang ni, mana-mana tempat pun dia jadi AJK, semua peluk tubuh. Saya AJK. Apa yang saya nak buat kerja pula? Sedangkan AJK tu memang kena buat kerja. Tuan-tuan kena faham, sebab ada orang yang tak erti buat kerja, pergi pegang jawatan. Dia lupa besok Allah soal dia. Berapa banyak AJK yang nak repair mikrofon pun tak tahu. Ni, nak main PA system pun tak tahu. Sedangkan dia AJK, dia kena tahu. Kalau tok siap tak ada, kalau apa tak ada, kalau bunyi humming ke apa, dia kena tahu. Ni dia tak tahu apa. Apa pun dia tak tahu. Salah tuan-tuan, AJK kena bertanggungjawab sebab itu amanah. Bila dia tengok satu masjid tak ada orang mai kuliah, dia kena cari jalan macam mana nak bagi orang mai kuliah. Kalau satu AJK 16 orang satu masjid, kalau isterinya datang dah 32. Kalau hak jenis 4 orang ada 2 isteri, dah ada 36. Kalau mereka datang masjid saja dah ada 36 orang, baru anak seorang 4, ada dekat 100 orang lah. Tak perlu dah orang lain dah untuk main. Anak beranak AJK saja 100 dah. Tapi yang realitinya apa? Ini yang kita bimbang tuan-tuan. Ni baru kita bercakap tentang AJK masjid, AJK surau. Belum lagi AJK KK yang besar-besar. Yang besar-besar tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manusia yang hebat imannya, yang Nabi puji direct. Nabi ni jarang puji depan-depan. Kalau dia puji itu benda betul. Saya ulang balik, Nabi ni jarang puji depan-depan, tapi kalau dia puji depan, memang betul lah dia puji itu. Di antara yang dia puji Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kata Rasulullah, kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh isi alam, berat lagi iman Abu Bakar. Depan-depan Abu Bakar dipujinya. Menunjukkan bahawa boleh puji di hadapan jika pujian itu betul. Yang kedua, jika yang dipuji itu tidak jadi riak, boleh puji. Abu Bakar bila Nabi puji macam itu, lagi tunduk dah. Kita kalau nak puji macam itu ke, tegak, jadi rapah kepala. Orang lain semua tunduk, kita je tegak. Abu Bakar ni tuan-tuan, satu hari Nabi sebut, di syurga ni banyak pintu. Ada pintu yang suami adil, syurga panggil, pintu panggil daripada pintu keadilan suami. Kata pintu ni pada manusia ni, wahai manusia yang baik, masuklah syurga melalui pintu aku. Tiba-tiba pintu sembahyang pun panggil, wahai manusia yang baik, masuklah syurga melalui pintu aku. Lepas pintu sembahyang pula, pintu sedekah pula panggil, wahai manusia yang baik, masuklah syurga melalui pintu aku. Lepas pintu sedekah, pintu jihad pula, wahai manusia yang baik, masuklah syurga melalui pintu aku. Lepas pintu jihad, pintu sedekah, pintu puasa pula, wahai manusia yang baik, masuklah syurga melalui pintu aku. Abu Bakar kata, ya Allah, Rasulullah, ada orang yang masuk syurga macam itu, semua pintu syurga nak dia. Kata Rasulullah, kamulah orangnya. Subhanallah tuan-tuan, kamulah orangnya. Pintu syurga jemput Abu Bakar masuk dalam syurga melalui semua pintu. Agak-agak tuan-tuan pintu mana? Pintu puasa, no entry ke rumah. Macam mana agak? Tu bayar tuan-tuan tengok. Pintu sedekah, no vacancy, dia tak tulis. Mana kita nak masuk ke mana? Abu Bakar ni semua pintu panggil. Dia suami yang adil walaupun dia ada 2 isteri. Subhanallah. Adil. Tadi ada satu orang menjumpa saya 2 isteri. Ustaz. Tapi tak jadi ustaz lah. Dia jadi apa ni? Buat outbound punya apa ni, duduk masuk lautan, buat trekking ni. Mai minta saya, recommend saya nak dapat tanah di satu tempat nak buat camp.
bina semangat. Saya kata saya bukan politician, nak minta saya punya rekomen. Apa faedah saya ni? Dia minta. Saya tanya dekat dia, betul ke entah kahwin dua? Betul. Senyap-senyap pun kahwin dua. Tak cakap banyak tuan-tuan, nikah dua. Kau cakap banyak. Tak pernah saya dengar pun cerita dia nak nikah dua. Sebab tu orang yang tak cakap banyak, jaga-jaga tuan-tuan. Yang dua heboh nak nikah dua, mampu tak nikah. Dia cakap je, labun je bisin, tapi tak menikah. Yang nikah dua ni senyap. Jaga-jagalah tuan-tuan. Makcik-makcik cuba tengok suami tu senyap. Cuba tanya dia, apa orang lain ke? Saya tengok dia ni tuan-tuan, tak cakap banyak. Isteri dua. Ya Allah. Isteri yang buat apa? Isteri yang tahu buat apa? Belajar seorang, kerja seorang. Isteri nombor satu marah dah? Tak. Bulan-bulan marah lah, biasa. Lepas tu? Tak lah, baiklah. Boleh tidur sekali lah, boleh makan sekali dah, duduk serumah sekali dah. Ui, bagusnya. Mana nak cari ni? Mana hang dapat ni baik semua ni? Alhamdulillah. Mak bapak dia mula-mula tak setujulah. Lah setuju dah. Ui. Mak bapak isteri semua setuju. Sekarang no problem dah. Subhanallah. Hebat tuan-tuan. Tapi ingat amanah besar tu. Kalaulah dia kahwin dua tu dia adil, pintu syurga belah keadilan itu akan panggil dia. Mailah cik, mailah abang yang baik, mai masuk syurga melalui pintu kami. Bawa dua-dua isteri amai. Tapi kalau jahat, kalau tak adil, sengit bau. Bukan pintu syurga panggil dah, pintu neraka pula. Mai, masuk sini. Yang tu lah kot. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nak sebut kepada tuan-tuan tentang amanah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lepas sembahyang subuh, tiap-tiap hari Umar ni tengok Abu Bakar ni lepas subuh saja balik. Tapi tak balik ke rumah. Umar ni timbul heran, pergi ke mana hamba Allah ni? Lepas subuh hilang, jalan hujung kampung. Satu hari Umar ni tak puas hati, dia pergi siasat. Dia pergi cek, rupa-rupanya Umar Abu Bakar dia masuk dalam satu kampung, pergi satu rumah buruk. Lama Sayyidina Umar tunggu di luar, nak tengok apa Abu Bakar buat. Abu Bakar balik, Umar masuk dalam rumah. Rumah ni dihuni oleh seorang perempuan yang buta, tua, bersama dengan cucu-cucunya yang masih kecil. Umar tanya makcik duduk dengan siapa? Dengan anak cucu makcik. Makcik buta, tak larat buat kerja dah. Itu macam mana makcik cari nafkah? Mana ada, Tuhan dah bagi. Ada lah. Tak ada lah. Atau mana mak bapak budak-budak ni? Mak bapaknya udah mati, anak menantu makcik lah, udah tak ada. Itu siapa yang datang pagi tadi? Oh dia tu, dia tiap-tiap pagi datang, nyapu rumah lah, nyapu sampah, buat cucur, buat roti, masak nasi. Lepas-lepas dia masak, dia balik lah. Tiap-tiap pagi dia datang, makcik. Siapa dia makcik? Tak tahulah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tiap-tiap pagi datang, masak makan, suap ke anak-anak kecil, tak bagi tahu. Makcik, saya lah Khalifah Abu Bakar. Jangan lupa ya, ingat tuan-tuan muka saya. Tak ada tuan-tuan. Inilah yang kata ikhlas. Bersih daripada niat yang tak tahu niat apa. Sampai makcik tu yang tiap-tiap hari makan hasil tangan Abu Bakar, air tangan Abu Bakar, tak tahu dia tu Abu Bakar Khalifah Rasulullah. Nak banding ikhlas dengan kita macam mana tuan-tuan? Kita bagi sejadah selai, tulis nama penuh sejadah. Baru bagi sejadah selai, tulis nama tu daripada atas sampai ke bawah. Ikhlas besar amat. Ikhlas apa tulis? Abu Bakar tak bagi cek musuh papan. Malah Abu Bakar tidak panggil reporter untuk ambil gambar dia, menyuapkan budak-budak ni dalam rancangan bersamamu ni. Tak ada tuan-tuan. Padahal Abu Bakar ni buat rancangan bersamamu lama lah, 1400 tahun dulu lah tuan-tuan. Tapi dia buat ikhlas sungguh-sungguh. Menung Sayyidina Umar. Umar kata, wahai Abu Bakar, kamu ni dah menyusahkan khalifah selepas kamu. Kalau kamu tak buat macam ni, senang kami. Takkan kami nak bersenang-senang. Kamu khalifah pun buat macam ni. Kamu dah menyusahkan kami dah. Sampailah Abu Bakar ni mati tuan-tuan. Bila mati, Abu Bakar hanya meninggalkan 2 kenderaan yang mewah.
unta dan bagal. Itulah kenderaan dia. Unta sekok, bagal sekok, dan 2 helai jubah. Mati Abu Bakar, 2 unta, 1 unta, 1 bagal, 2 helai jubah.